Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pengurusi sidang seminar SWAN, Seminar Warisan Nabawi 2020, panel pembentang yang saya muliakan. Tajuk kertas kerja kami dalam seminar ini, anjuran Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM adalah kaedah penanganan wabak pandemik berdasarkan hadis dan kearifan lokal masyarakat Islam. Kertas kerja ini disediakan oleh saya sendiri dan rakan kerja saya, Dr. Abdullah Saleh, daripada fakulti yang sama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Metodologi kajian, sudah tentu kitab hadis adalah tumpuan kajian ini. Jadi kitab hadis kita kaji dengan secara induktif, ya. Begitu juga kitab-kitab syarahan hadis dan kitab-kitab perubatan Islam yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim. Dapatan kajian sepanjang kajian kami didapati beberapa dapatan, di antaranya taun dan wabak adalah dua benda yang tidak sama. Ya. Taun adalah wabak dan tidak semua wabak adalah taun. Sebab taun dalam dapatan saintis dan ulama Islam sendiri, ianya sejenis tumor, ya, sejenis tumor yang tumbuh di tubuh badan dan ianya boleh merebak, ya, akibat virus atau mikrob yang ada di dalam tubuh badan. Dan kebanyakannya virus taun ini datang daripada hewan seperti tikus dan sejenisnya, ya. Ya. Sebelum menyentuh sedikit berkaitan taun, ada perkara yang penting diketahui oleh orang ramai, bahwa penyakit taun adalah pandemik yang paling banyak berlaku dalam sejarah Islam. Ya, taun adalah pandemik yang paling banyak berlaku dalam sejarah Islam. Bahkan sebelum Islam datang, pandemik taun ini sudah berlaku, ya, pada Bani Israel. Ya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah, ia mendapati Madinah adalah ardon wabiyah, adalah bumi yang berwabak. Ya. Jadi baginda sebelumnya ditawarkan, ya, mendapat tawaran daripada Allah sama ada nak memilih taun sebagai cabaran terhadap umatnya atau memilih al-humma, demam, ya, demam kepada umatnya. Ya, sudah tentu baginda lebih memilih demam al-humma, ya, sebab kesan al-humma tentunya lebih ringan berbandingkan
kesan tahun. Ya. Jadi jika anda bertanya, okey, jadi selepas baginda Nabi mendapat tawaran tahun atau umat dan baginda Nabi memilih al-humma sebagai cabaran tar umatnya, kemana tahun pergi? Baginda Nabi meminta tahun untuk dibawa ke negeri Syam. Oleh itu negeri Syam, kalau kita berbicara tentang negeri Syam, itu melingkungi negeri-negeri Islam dan bandar-bandar Islam yang besar, ya, seperti Syria, seperti Palestin, seperti Jordan, seperti Lebanon. Itu semua masuk dalam ruang lingkup Ardus Syam, ya, negeri Syam. Oleh itu banyak sekali pandemik tahun berlaku di Syam. Ya. Jadi ketika baginda Nabi berada di Madinah, Madinah ketika itu adalah negeri yang berwabak. Ya, sehingga ketika sahabat mulai berhijrah, banyak sahabat yang jatuh sakit akibat demam ini, ya. Seperti Abu Bakar, ketika dia demam, kadang dia tidak boleh mengawal diri sehingga ia bersyair, ya. Dalam syairnya itu Abu Bakar mengatakan, apabila kami dijangkiti al-humma, seolah-olah kematian adalah dekat kepada kami berbandingkan tali selipar dekat dengan selipar. Berbandingkan kaki kami dekat daripada tali selipar. Coba tengok kalau kita pakai selipar dekat dengan tali selipar, kan? Ini kematian lebih kematian lebih dekat lagi, ya, kepada kita berbandingkan kedekatan kaki ketika memakai tali selipar itu. Macam itu, ya. Bahkan Bilal sendiri ketika dia dijangkiti al-humma, demam, dia pun tak boleh mengawal diri sehingga dia bersyair, ya, dan mulai mengingati keindahan-keindahan kehidupan yang mereka pernah lalui di Mekah. Dia sudah mulai mengingat mata air dan pasar-pasar yang ada di Mekah. Dia sudah mulai mengingat al-izkhir, ya, tumbuhan yang semerbak harum baunya dan seterusnya lah. Ya, jadi selepas baginda melihat keadaan sahabat seperti itu, ternyata al-humma ini meskipun ringan berbandingkan pandemik tahun, tapi tetap menjejaskan kesehatan sahabat. Oleh itu baginda Nabi berdoa supaya al-humma ini pun di Madinah dipindahkan ke Juhfah, sehingga Allah mengabulkan doa itu sehingga Madinah menjadi bandar Islam yang paling sehat. Sehat daripada pandemik tahun, sehat daripada al-humma, ya. Macam itulah. Ya. Ya. Dalam buku-buku yang ditulis oleh sarjana muslim berkaitan dengan taun dan wabak, saya mendapati ada beberapa puluh buah buku yang ditulis. Ya, ini menjadi tanda bahawa umat Islam pada masa itu memang banyak dicabar dengan pandemik taun. Banyak sekali dicabar, banyak kali dicabar dengan wabak. Inilah yang mendorong para ulama Islam ketika itu untuk menulis buku berkaitan dengan wabak dan pandemik tahun, ya. Ya, inilah senarai pandemik tahun yang pernah berlaku di bandar-bandar Islam, khususnya di bandar-bandar besar Islam di kawasan negeri Syam, ya. Seperti tahun Syirawaihi yang berlaku pada zaman baginda Nabi di Madain, di Farsi ini. Kemudian tahun Yazdajir, ya, yang berlaku juga di Farsi. Kemudian tahun Amawas yang berlaku di Syam. Inilah tahun yang paling dahsyat yang berlaku pada tahun 18 Hijrah
yang menyebabkan banyak kematian sahabat. Pada masa itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Al-Khattab. Jadi di antara sahabat yang meninggal ketika itu Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan seterusnya lah. Banyak sahabat yang meninggal ya. Kemudian tahun yang berlaku pada tahun 24 Hijriah di Mesir ya. Ini semua senarionya. Ya. Tahun Al-Jarif, tahun Al-Fatayat. Tahun Al-Fatayat ini kenapa tahun yang berlaku pada tahun tersebut ya, tahun 87 Hijrah di Syam dikatakan sebagai tahun Fatayat karena kebanyakan yang meninggal dunia ketika itu adalah wanita ya, wanita yang masih muda. Bahkan banyak pengantin ketika itu meninggal akibat jangkitan tahun ini ya, pandemik tahun ini. Jadi namanya tahun Al-Fatayat sebab yang banyak meninggal adalah perempuan dan kebanyakan daripada kalangan yang wanita muda semua ya. Kemudian tahun Adi bin Arta'ah. Ini semua jenis-jenis tahun ya yang berlaku. Banyak kali berlaku tahun ya. 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 Ulama mempercayai bahawa ada masanya jangkitan pandemik tahun ini disebabkan oleh jin. Ya, sebab jin dendam kepada manusia. Jadi ketika bala pandemik tahun ini turun, ia dengan pantas menyebar ya. Tersebar di merata-rata tempat di mana Islam. Jadi termasuk Ibnu Hajar mengatakan ada masanya jangkitan tahun itu tersebar begitu pantas diakibatkan oleh jin. Kenapa? Karena jin balas dendam kepada umat Islam, orang-orang Islam yang Muslim yang bertakwa yang tidak mahu patuh kepada syaitan, yang tidak mahu bersyubhat dengan syaitan. Ya. Ada pernyataan ulama yang cakap macam itu ya. Inilah jenis pandemik tahun ya. Jadi ada namanya bubonic plague. Inilah yang banyak berlaku dalam dunia Islam. Bubonic plague ini juga disebut dengan black death ya. Jadi orang kalau mati akibat jangkitan ini memang tubuh badannya hitam. Ya, tubuh badannya hitam. Akibat bakteria Yersinia pestis. Ini kebanyakan kutu daripada hewan seperti tikus dan sejenisnya lah. Ada 3 jenis tahun di sini ya, pandemik tahun. Ya. Ya. Sekarang kaedah kawalan dan pengenalan wabak berjangkit. Sebenarnya daripada dapatan kajian kami, semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia atau mana-mana kerajaan dalam berdepan dengan cabaran COVID-19 ini, pandemik COVID-19 ini, sebenarnya mempunyai dasar dan asas daripada hadis baginda Nabi SAW. Semuanya boleh dikaitkan. Ya, seperti karantin, seperti lockdown, seperti physical distancing, seperti guna hand sanitizer, semuanya boleh kita kaitkan dengan garis panduan baginda Nabi. Sebab macam ini, baginda Nabi SAW tahu bahawa umat Islam akan berdepan nanti puluh tahun, ratusan tahun kemudian dengan pandemik tahun dan pandemik yang sejenis. Oleh itu sebelum itu berlaku, baginda sudah menyebutkan garis panduan ya. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu sebab mengambil masa. Saya hanya akan menyebutkan satu-satulah. Seperti kaedah karantin atau lockdown. Ini sebenarnya sudah berlaku ketika umat Islam di Syam dicabar dengan tahun Amawas yang berlaku pada tahun 18 Hijrah pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Ya, ketika itu banyak sahabat yang mati ekoran jangkitan tahun seperti yang saya sebutkan tadi. Abu Ubaidah ya, dan siapa lagi ni, Muaz bin Jabal ya. Jadi pada masa itu
Khalifah Abu Bakar dia nak ke Syam. Dia nak tengok bandar-bandar Islam yang sudah ditaklukkan oleh askar Islam, askar Muslim. Dia nak tengok pengurusannya seperti mana, sebab ketika kawasan jajahan atau kawasan wilayah Islam sudah bertambah luas dan Umar bin Khattab telah melantik governor yang akan menguruskan pentadbiran wilayah-wilayah Islam yang baru ditaklukkan itu, Umar juga nak tengok secara dekat bagaimana urus tadbir rakyat dijalankan di sana. Tapi ketika ketika Khalifah Sayyiduna Umar bin Khattab dah sampai kepada Sark ini sempadan antara Syam lah, sebelum lagi masuk kepada Syam. Jadi ketika sampai di situ, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sahabat-sahabat lain ya sudah tentu mengetahui Khalifah akan datang. Dia datang menjemputlah, meraihkan kedatangan Khalifah Umar. Tapi ketika sampai di Sark, sahabat yang ada di Syam termasuk Abu Ubaidah dan seterusnya memberitahu baginda bahwa sekarang berlaku pandemik taun di sana. Di sinilah terjadi tolak menolak tawar menawar jadi panjang ceritanya ini, kesimpulannya Umar memilih untuk tidak masuk ke Syam. Jadi dia kembali semula ke Madinah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah, ini adalah perkataan Umar yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, engkau jangan menyalahkan aku bahwa aku lari takut daripada takdir. Jadi aku ini lari daripada takdir kepada takdir Allah yang lain. Aku tidak masuk ke ke Syam, lari daripada takdir pandemik tahun ke takdir yang lain. Jadi itu pilihannya Umar, sebab Umar mendapatkan mendapatkan makluman daripada Abdurrahman bin Auf. Ada satu hadis baginda Nabi yang berkaitan dengan kawalan pandemik tahun, yang berkaitan dengan karantin, yang hanya dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Umar pun tak tahu, Abu Ubaidah pun tak tahu. Jadi Abdurrahman mengatakan, wahai Khalifah, aku pernah mendengar baginda Nabi SAW mengatakan bahwa tahun ayatul rijz, pandemik tahun itu adalah tanda ar-rijz, azab, yang Allah pernah turunkan kepada sekumpulan manusia pada masa yang lalulah. Jadi faiza sami'tum bihi, kalau engkau mendengar ada tahun berlaku pada suatu negeri, fala tadkhulu alaihi, janganlah engkau masuk. Lockdown ini. Wa iza waqa'a bi ardin, dan apabila berlaku di suatu negeri dan kamu sudah ada di negeri itu, maka jangan lari. Inilah yang menjadi dasar kepada Umar untuk tidak jadi masuk ke negeri Syam dan lebih memilih balik semula kepada ke Madinah. Jadi hadis ini boleh menjadi dasar terhadap SOP lockdown dan kaedah karantin lah. Ya. Satu lagi, sebab masa sangat sungguh sangat ini, penjarakan sosial physical distancing atau social distancing, seperti hadis baginda Nabi, la yuridanna mumridun ala musihin. Janganlah orang yang mempunyai unta yang sakit datang membawa untanya kepada kumpulan unta yang sehat. Sebenarnya ini unta, apatah lagi kalau manusia. Jadi orang yang sakit, dah ada simptom-simptom COVID-19, duduklah di rumah atau pergi kepada tempat-tempat karantin yang telah disediakan oleh kerajaan. Kemudian ini kaedah rawatan pandemik tahun. Ternyata
pakar-pakar medik Islam pun telah menyebutkan kaedah rawatan bagi pandemik tahun ya. Saya baca ya. Apabila sesuatu wabak penyakit berjangkit atau merebak, maka digalakkan makan dengan berhemah dan menghindarkan diri daripada makan terlalu kenyang. Selain itu, jangan terlalu keseringan berjima. Banyak tidur, digalakkan makan makanan yang dimasak atau direbus dan makanan yang mudah dihadap. Digalakkan juga pengambilan buah delima atau buah pir dan lentil, sekanjebin, minuman yang dibuat daripada madu dan cuka, jalab, sejenis sirap buah yang popular di Timur Tengah yang diperbuat daripada pokok karom, kurma, gula tebu, sirap, buah delima dan air bunga. Kemudian pengambilan tanah Armenia yang disebetikan dengan air dan cuka. Turut digalakkan sanitasi rumah dengan memercikkan ceceran cuka ke dalam rumah. Kaedah rawatan seperti ini juga bermanfaat untuk mengobati penyakit taun. Kemudian ini kaedah berikutnya, ini daripada Ibnu Sina ya. Ibnu Sina mengatakan ada tumbuhan rene namanya Rheum ribes. Bahasa Arabnya ribas adalah baik juga untuk mengobati penyakit taun. Tumbuhan dia ini macam cendawan ya, tapi bukan cendawan. Tumbuhan ini banyak tumbuh di kawasan pergunungan pada musim bunga. Tumbuhan ini mempunyai kemasaman yang tinggi, sama seperti buah citron dan verjus, jus buah muda yang sangat berasid. Tumbuhan ini berkhasiat menyejukkan luka dan menghentikan pendarahan dan ubat penahan sakit. Terakhir ya ikhwah, jadi Ibnu Sina mengatakan penyakit taun pada awal mulanya diubati dengan cara menyejukkan badan yang luka, yaitu dengan span yang dicelupkan ke dalam air dan cuka atau minyak bunga, minyak epal, damar, mastik atau minyak Myrtus komunis. Sekiranya taun sudah dalam peringkat yang teruk, maka hijama boleh dijalankan ke atas pesakit dengan sangat berhati-hati. Sekiranya taun menyebabkan pesakit berasa demam, maka digalakkan tubuh badan pesakit disejukkan. Sekiranya luka di badan telah bernanah, maka nanah itu boleh dikeluarkan dengan pembedahan ringan. Ya, jadi kesimpulannya, ringkasnya, semua SOP yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan, sama ada ianya lockdown ya ketika peningkatan kes terlalu tinggi, atau kaedah karantin, atau penjarakan sosial, atau hand sanitizer, mana-mana SOP sebenarnya mempunyai dasar dan asas daripada amalan baginda Nabi SAW yang disabdakan melalui hadisnya. Sebab baginda Nabi tahu bahawa pandemik taun dan pandemik yang akan berlaku di dunia Islam dan pada suatu masa. Jadi sebelum itu berlaku, maka baginda sudah mengeluarkan atau menyatakan garis panduan yang boleh dijadikan sebagai amalan dalam berdepan cabaran pandemik COVID-19 dan sejenisnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kertas kerja ini sebenarnya datang daripada tajuk penyelidikan Geran USIM yang berkaitan dengan COVID. Oleh itu terima kasih kepada pihak universiti yang telah meluluskan geran ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.